Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Besok nak bekerja. Semoga hari ini sepanjang cuti minggu hujung minggu ini anda berbahagia bersama keluarga. Saudara Diklema, saudara Osman Hamzah, saudara Syah Ibrahim, terima kasih hadir sama malam menemani saya. Begitu juga dengan saudara Izzuddin, saudara Kamarul Azhari, Awam Map, begitu juga Ahmad Map, saudara Muhammad Yusof, terima kasih, Mazlum Yusuf Ishak, saudara Syamsul Anwar, saudara Nazar K, saudara Inong Sari, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor. Apa khabar saudara Khairul, saudara Azhar Drus, saudara Puan Norma Abdullah, Zamari LC, saudara Azrin Abdul Ain, begitu juga Thomas Tan daripada Singapura. How are you, Thomas? Semoga orang di Singapura sihat-sihat ya. Tengku As, apa khabar? Terima kasih, katanya terbaik dari Perlis. Saudara Richard Bakri, saudara Hamzah Hussein, begitu juga dengan saudara Zack Perry, salam dari Johor katanya. Salam saudara Rusmini juga dari Pontian Johor, Linoba Vo, Waalaikumsalam. Puan Hamidah Kamat, saudara Ramli Abdul Rahman, apa khabar orang Keluang? InsyaAllah kalau rasanya pencerahan tentang Keluang ni. Saudara Warna WBA, saudara Yop, saudara Warung Kurap-Kurap. Begitu juga saudara Anwar Mahmud, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Begitu juga saudara Ma'amio dari Seremban. Terima kasih saudara Syahrani Salma, Ujang Min, begitu juga saudara Rusni Kurungut dari Sarawak, saudara Mahabul Omar, saudara Puan Halimah Hashim, Fazil Yub, Roslan Arifin. Terima kasih Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Terengganu, saudara Hafiz, saudara Aziz Omar daripada Mindef, saudara Aziz, saudara Tok Usu, Syakri, Haji Zakaria, Pak Bilal katanya, saudara Nur Mariah, saudara Assalamualaikum, saudara Junaidi, salam SPRM katanya. Kerana besok rasanya pelajar-pelajar kita akan menduduki sijil tinggi pelajaran, bukan SPRM rasanya. Saudara Domba, saudara ABK, saudara Duri, saudara Abang Mat, Awangku, saudara Kamariah, Abang Mat join katanya. Rizal Saidin, begitu juga Kamariah Haji No, Det Mahazar, Aftam, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Mio Komo, Joka Karim, saudara begitu juga dengan saudara Saddam Hussein. Dan salam dari Muar, orang Muar, apa khabar? Saudara Syirun Basirun, saudara Rosni Kurungut, Abdul Hadi, Marabiah Abdullah, Waalaikumsalam, Muhammad Syarifuddin, Muhammad Yunus dari Pedas Negeri Sembilan, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga di Sungai Petani semua okey. Rizma Cik Ani, Muhammad Raimi Mat Sidik, saudara Tukiran kita, apa khabar orang Muar? Saya sebut Tukiran ni meleleh haliu ni saudara. Teringatkan dia punya mi rebus. Saudara Kamal Arifin, saudara Rubidin, apa khabar bi? Saudara Airil Awi, Fazila Abdul. Itu juga dengan Kamsul Abdul Karim. Salam dari Sabah, saudara Domba katanya. Abdul Basir, saudara Syah. Salam dari Teluk Intan ya Syah. Begitu juga Cik Din, Syahari, Adi Warna, Ismailis. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun, saya mohon maaf saudara. Selalunya saya izinkan dalam 3-4 minit untuk menyantuni teman-teman. Jadi yang terlewat tu jangan marah saya. InsyaAllah saya akan santuni juga anda satu persatu, insyaAllah saudara. Baik, seperti biasa, membuka pencerahan saya malam ini, tentulah saya harus melaporkan tentang kedudukan negara kita berhubung dengan COVID-19. Hari ini hari Ahad saudara, tanggal 19 Februari, merupakan hari yang ke-1068 COVID-19 ataupun virus corona menyerang negara kita saudara. Bagaimanapun menurut laporan sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama-sama dengan saudara Rio daripada Universiti Melaya, semalam ada pengurangan lagi. Kemarin 241, disusut daripada 281 3 hari dulu, dan semalam 212.
menjadikan jumlah kumulatif mencecah angka 5,40,821 dan sejumlah 4,994,560 berjaya disembuhkan. Tahniah Dr. Zaliha Mustafa. Bagaimanapun, yang sedihnya semalam katanya ada satu kematian, menjadikan jumlah kematian sudah pun mencecah 36,954 yang terkumpul. Saudara, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan ini. Saudara, saya lihat masih lagi angka 200. Dan kita berharapkan usaha jerih Dr. Zaliha bersama dengan teman-temannya di Kementerian Kesihatan dapat menyantuni persoalan ini, dan kita mahu menantikan bilakah tarikhnya untuk diisytiharkan kita tiada lagi COVID-19. Mudah-mudahan, saudara. Sebab daripada apa yang saya dapat, menurut laporan saudara Jamil Idris, semalam ada peningkatan di 4 buah negeri. Tak banyak, 4 buah negeri saja yang meningkat, tetapi susut di 10 buah negeri. Sementara negeri Pahang dia kekal 3 jangkitan macam kemarinnya. Begitu juga dengan Perlis 1 jangkitan. Dan juga Labuan serta Terengganu alhamdulillah kekal sifar, tiada jangkitan. Selangor juga nampaknya susut kepada angka 69. Artinya tiada negeri-negeri, mana-mana negeri dalam negara kita ini yang mengalami jangkitan mengatasi 100. Itu keadaannya, saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segeralah COVID-19 ini usai. Dan saya risau, saudara, tengok keadaan sekejap naik, sekejap turun. Saudara Amir Hizan daripada Kulim, saudara Ismail Map, saudara Ismail Manap, saudara Sodin, selamat malam. Saudara Mat Spana, apa pun yang terbaik adalah warga Cinta Damai. Begitu, saudara. Saudara Minah S Kitchen, Habibah binti Jonet, Yusaid Dras, saudara. Begitu juga Nur Azila binti Yahya, saudara. Baik, saudara, andainya ini kita masuk segmen minta izin dalam 3 minit saja, saudara, tak lama. Andainya anda punya produk untuk diwawarkan dalam segmen e-commerce ini, hubungi saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241. Berniagalah, saudara. Al-Azhar masih terus mengekalkan perniagaannya, iaitu membekalkan Stangi, Al-Baqur dan juga parfum haruman yang didatangkan daripada tanah Arab, di mana parfum tersebut berasaskan kepada pati kayu gaharu. Sekiranya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300, saudara. Siti Farehah, jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah sedap dimakan, boleh jadi lauk untuk makan nasi, makan pulut, makan porridge dan juga dengan roti, saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan terus dihantar ke rumah anda, buah-buahan kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, yang grade-nya grade A, harga lebih di bawah harga pasar. Kalau di pasar RM10, harganya lebih murah daripada harga pasar, saudara. Dan buah-buah tersebut terus dihantar ke rumah anda. Sila hubungi saudara Syauqi. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang saja. Boleh hubungi Syauqi 012 357 5703. Dan akhir sekali, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sedap, saya mengasyikkan, harganya pun murah, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 09 435 1203. Terima kasih, saudara, kerana mengizinkan saya untuk menyantuni dalam segmen e-commerce, saudara. Usai e-commerce, tentulah kita menyantuni aspek naluri kehidupan, saudara. Kerana sesungguhnya, saudara, kemanisan iman itulah yang akan mencukupkan segala macam bentuk keperluan manusia, sama ada keperluan dalam bentuk kebendaan, pemikiran, perasaan dan kejiwaan. Kemanisan iman ia bersatu dengan kesempurnaan iman dalam hati. Dalam hati dan sanubari seseorang, saudara. Semakin sempurna, teguh dan kukuh iman seseorang itu, maka semakin manislah iman itu dirasai olehnya. Oleh itu, saudara, bukan semua orang yang mengaku beriman dapat merasai kemanisannya. Hal ini kerana iman itu bukan dengan kata-kata ataupun sekadar angan-angan, tetapi ia diperkukuhkan dengan perbuatan dan pengorbanan. Dan sudah menjadi kewajipan setiap umat Islam
harus memburu kemanisan iman. Ia perlu jadikan agenda utama dalam hidup kita mengatasi segala-galanya. Bahkan jika disedari, pemburuan untuk merasai kemanisan iman ini adalah agenda seumur hidup kita, saudara. Kita hidup dengan iman, kita juga mati dengan iman, dan kita memohon. Namun, mana mungkin kita boleh melakukan segala-galanya itu jika iman terasa pahit, pedih dan perit. Hanya orang yang merasai manisnya iman saja yang mampu hidup dan matinya bersama keimanan. Ingat, saudara. Dan kita santuni sedikit segmen mutiara kata yang dihantar oleh sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, andai kita meraihkan kejayaan atas sikap dendam, maka kemenangan itu tidak akan kekal lama, kerana berdendam itu menjauhkan diri kita dari rahmat ilahi. Ya, saudara, sebab itu jangan sesekali kita menyimpan dendam ataupun menyimpan kebencian sesama insan. Hiduplah dalam suasana yang menyantuni perasaan kasih dan sayang. Kita pertingkatkan ukhuwah sama insannya, saudara. Dan itulah pesanan saya, dan saya juga sentiasa berpesan pada teman-teman yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Pastikan jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara kita boleh jadi muflis. Itu saban hari saya akan mengingatkan pimpinan negara, kerana saya khawatir, saudara, kita tak mahu negara kita menjadi seperti Venezuela, jauh sekali seperti Sri Lanka, akhirnya muflis kalau wang negara diberbelanja tanpa had, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-75, saudara, wujudnya kerajaan perpaduan yang diasaskan dan ditangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Jangan lupa, saudara, jadi bersama-samalah kita membantu agar pimpinan di anjung kuasa di Seri Perdana dapat melangsaikan impiannya untuk menangani derita rakyat. Saudara, ini hari yang ke-75, dan dalam waktu yang sama, jangan lupa, saudara, tinggal 32 hari saja lagi kita menanti hadirnya lambaian Ramadan. Bicara saya tak banyak tajuk, saudara, malam ni. Cuma saya mengingatkan anda, tinggal 32 hari lagi, insya-Allah kita akan mendapati kunjungan lambaian Ramadan. Dan berdoalah, saudara. Sentiasa kita berdoa agar kita ditemukan dengan fajar Ramadan, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Alhamdulillah, Pak Nazir nampak gayanya semakin sihat. Kita doakan Pak Nazir terus sihat dan terus berkarya untuk berkongsi pantun-pantun sindiran atau tegurannya untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kata Pak Nazir, wajah dia cermin cantik sungguh, mula berbedak tambah jelita. Orang mukmin janjinya teguh, diseleweng tidak, apa dikata. Jadi apa yang dikata itu tidak akan diselewengkan. Itu peringatan Pak Nazir pada warga kita orang mukmin. Janjinya teguh. Tambah Pak Nazir lagi, pengat keladi tidak disisih, selang sehari berbuka puasa. Seluhur budi, sekalung kasih, begitulah peri orang berbahasa. Seluhur budi, saudara, dan sekalung kasih, itulah perinya orang berbahasa. Terima kasih Pak Nazir. Indah bahasa Pak Nazir dalam pencerahan awalan kita malam ini, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, terima kasih Puziah Mak Yunus. Dia bagi saya 50 star. Teman-teman, yang saya harapkan hanyalah like, share dan subscribe. Subscribe itu penting, kerana selepas 30 hari kalau anda tak subscribe, kadang-kadang notifikasi itu anda tak tahu ada ke tak ada. Jadi bila anda subscribe, pasti notifikasi itu akan sampai ke telefon bimbit anda untuk kita sama-sama berkongsi pencerahan. Saya tak ada kena bayaran apa-apa pun. Tidak ada dikenakan sebarang bayaran. Ingat, saya, dan saya perlu mengingatkan teman-teman, sekiranya anda menyunting semula, sebab saya tengok hari ini ada 3-4 suntingan yang mereka lakukan. Saudara, jika anda menyunting live saya ini, semua itu adalah menjadi tanggungjawab anda seandainya selepas disunting dimasukkan dalam pelbagai channel yang sedia ada. Begitu juga kalau anda mengantar kiriman kata-kata dan sebagainya, saya memohon agar gunakanlah bahasa yang baik dan jangan melanggar keputusan ataupun ketetapan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ingat, saudara,
Ini hanyalah sekadar pencerahan politik. Saya tak mampu nak memantau semua tulisan anda ataupun suntingan anda. Tapi saya sekadar memberi pencerahan politik. Matlamatnya adalah untuk memberi informasi. Tak lebih daripada itu saya. Seandainya saya memberi pandangan ataupun pencerahan, ingatlah kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Dirudi dia kata suara kurang elok. Saya tak tahu yang ni. Macam mana nak buat saya tak tahu. Suara kurang elok apakah yang harus saya lakukan? Wallahualam. Nantilah saya tengok macam mana ya saudara. Dan saya ingin menyatakan juga pada anda bahawa kita adalah warga cinta damai. Bila kita berbahas, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Serta saudara, kalau anda menghantar kiriman ataupun berkomunikasi dengan teman-teman dalam wall saya ini, saya mintalah gunalah bahasa yang baik, gunalah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara, bahasa menunjukkan bangsa saudara. Itu peringatan saya saudara. Berhubung dengan laporan kaji cuaca, nampak gayanya tidak ada sesuatu yang merunsingkan. Cuaca dalam keadaan sekejap ada, sekejap tak ada hujan ni saudara. Macam sekitar rumah saya ni, awal tengah hari tadi panas, petang hujan, malam tak ada apa. Cuma saya ingin mengingatkan anda, siang dia panas, waktu malam sejuknya agak menyukarkan tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi warga yang seusia dengan saya, warga emas saudara. So, pastikan waktu malam anda tidur, pastikan anda memakai sarung kaki. Dan bila bangun tidur tu, mungkin anda mau buang air kecil dan sebagainya, jangan terus ke bilik air. Bangun dulu, take a deep breath ataupun legakan diri, barulah masuk ke bilik air. Khuatir saudara, usia-usia begini sesuatu yang tidak dijangkakan. Tambah-tambah lagi cuaca dia sekejap naik, sekejap turun. Itu keadaannya saudara. Cuma saya mendapat laporan, rupanya akhirnya saudara, setakat hari ini apa yang berlaku di Turki dan Syria saudara, jumlah warga yang dilaporkan terbunuh adalah setakat ini masih ada lagi dalam timbunan bangunan yang runtuh, iaitu sejumlah 45,000 jiwa yang terkorban dalam gempa bumi yang melanda Turki dan Syria 6 Februari lalu saudara. Dan jumlah korban ini dijangka terus meningkat saudara, kerana katanya sekitar 264,000 pangsa puri. Banyak saudara. 264,000 pangsa puri di Turki musnah. Dan masih ramai lagi hilang dalam bencana terburuk di negara itu. Selepas 13 hari gempa bumi melanda, angka kematian di Turki saja disahkan berjumlah 39,672. Manakala di Syria pula setakat ini 5,800. Angka yang lebih tak tahu di Syria saudara, kerana dia terbelah pada dua negara itu. Satu negara yang masih ditadbir oleh pemerintah dan satu lagi dikuasai oleh pemberontak. Inilah saudara, kalau negara kita berbalah, akhirnya kalau bila berlaku musibah, susah untuk kita memberi bantuan dan sebagainya. Saudara, malahan di Syria pula masih lagi katanya beribu-ribu rakyat Syria yang sedang mencari perlindungan di Turki. Rupanya sudah pun bergolak lagi. Berlaku perang saudara di Syria. Saudara, bagaimanapun Turki juga akan berusaha untuk menyantuni mereka. Saudara, ramai mangsanya yang terkorban saudara. Cuma di negara kita saudara, saya hairan. Waktu kita melihat adanya bukan Islam di Sweden membakar Quran, kita marah. Kita terpanggil untuk merasa kita memberontak sehingga sampai melakukan tunjuk perasaan di kedutaan. Saudara, jangan lupa kita rasa terpanggil untuk memperlihatkan tanda protes kita saudara atas perbuatan mereka membakar ayat suci Al-Quran. Tapi di negara kita sendiri, saya juga terkejut apabila melihat kiriman dalam media sosial bagaimana Al-Quran ini dibuang dalam longkang saudara. Ini lebih teruk daripada penghinaan membakar saya rasa. Banyak Quran-Quran yang dibuang dalam longkang di sekitar di kawasan Seri Murni berampir dengan Pasar Borong. Saya haraplah kalau boleh kita carilah siapa pelakunya saudara. Siapa yang ternampak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, perlulah beritahu pada pihak berkuasa agar kita dapat melakukan tindakan yang wajib. Tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan saudara
Sebab kalau di luar negara, bila bakar Quran kita mengamuk. Ini dicampak dalam longkang saudara, bukan tempatnya. Seingat-ingat saya, sepengetahuan saya, yang saya belajar daripada tok-tok guru saya, seandainya Quran itu sudah buruk dan ayat-ayatnya tak berapa nak nampak, mungkin dah koyak sana koyak sini, kita cuma perlu membakar dan abu Al-Quran itu kita campakkan ke laut. Bukan Quran itu kita campak dalam longkang yang busuk. Ini memang saya nak maki pun nak guna perkataan, sebab kita tak tahu siapa melakukannya. Dan saya haraplah pihak berkuasa kalau boleh siasatlah mereka ini. Sebab janganlah sesekali menghina ayat suci Al-Quran. Dan ingat, negara kita ini adalah negara yang meletakkan Islam itu sebagai agama persekutuan. Sebab bila saya lihat di situ, di sekitar Seri Murni, berhampiran dengan Pasar Borong, mungkin gamaknya warga Rohingya. Mungkin. Kita tak tuduh saya. Sebab di kawasan itu banyak pendatang-pendatang tanpa izin. Harus dicari sampailah ke lubang cacing. Ini kita ada tekad saudara. Saudara Mat Sepana, bebaskan bosku, besok perbicaraan akan berlaku saudara. Cuma saya nak mengingatkan juga pada penduduk-penduduk di Labuan Sabah. Saudara, usai cerita Al-Quran tadi, saya inginkan mengingatkan kepada penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar Labuan, supaya mereka dinasihatkan jangan memakan makanan berasaskan kerang-kerangan. Kerana Jabatan Perikanan Labuan yang menasihati penduduk di Pulau Bebas Cukai itu supaya mengelak daripada memakan kerang-kerangan dari tanah besar Sabah. Ia berkuat kuasa serta-merta kerang-kerangan, termasuklah ketam, siput-siput laut dan sebagainya. Kerana menurut pengarahnya, Saudara Faizal Ibrahim Syuhaili, langkah itu adalah susulan daripada pengesanan fenomena air pasang merah berhampiran dengan perairan Sepanggar. Jadi katanya mereka memantau dengan teliti kemasukan kerang-kerangan dari Sabah melalui terminal feri bagi mengelakkan kes keracunan kerang-kerangan paralitik PSP. Memandangkan Jabatan Perikanan Sabah telah mengeluarkan amaran fenomena air pasang ini, maka fenomena ini juga berlaku di Labuan disebabkan perairan Labuan termasuk dalam perairan Sabah. Itu menurut katanya melalui kiriman berita bernama. Menurut Saudara Fazil Ibrahim lagi, keracunan kerang-kerangan paralitik adalah sindrom yang boleh dialami oleh sesiapa saja sekiranya mereka makan makanan laut yang tercemar disebabkan fenomena air pasang merah itu. PSP boleh mengancam nyawa dan sering terjadi dalam masa 2 jam pengambilannya, dan gejala tersebut kesemua akan terbakar, perasaan rasa ada semut-semut, ada rasa kesan terbakar dalam dada, kebas, mengantuk dan lumpuh pernafasan. Saudara, kerana air pasang merah ia selalunya bertahan selama beberapa hari ataupun beberapa minggu atau boleh jadi bulan, dan boleh berubah setiap hari disebabkan keadaan angin dan arus angin. Angin darat biasanya membawanya berhampiran pantai dan angin luar pesisir meniupkannya ke laut. Jadi saudara, jangan makan moluska, iaitu kerang atau tiram yang hasil daripada fenomena air pasang merah, kerana ia mengandungi toksin yang menyebabkan keracunan makanan saudara. Saya mengingatkan ini untuk berhati-hati, bukan untuk melakukan sabotaj kepada teman-teman kita yang berniaga kerang-kerangan atau makanan laut di Sabah saudara. Kerana ini penjelasan daripada Jabatan Perikanan Sabah yang memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak memakan kerang dari perairan Kota Kinabalu dan Tuaran selepas air pasang merah dikesan berhampiran Pulau Sepanggar pada Jumaat lalu saudara. Jadi menurut pengarahnya Saudara Azhar Kasim, Jabatan Biosecurity mendapati sel Periodinium bahamins dan Magelifidinium polycricoides dalam 1 liter sampel melebihi paras berbahaya. Sel itu merebak dengan pantas dan telah sampai ke Pelabuhan Sutra dan perairan jeti di Jesselton, di Teluk Likas dan Kepulauan Gaya dengan bacaan tertinggi dikesan berhampiran dengan pusat konvensyen antarabangsa Sabah. Jadi Labuan pada April 2015 dulu pernah melaporkan terdapat 2 kes melibatkan 2 nelayan tempatan dari Sungai Kampung Sungai Miri akibat keracunan kerang paralitik berikutan fenomena air pasang merah di perairan pulau itu saudara. Jadi pastikan anda, bukan kita nak boikot, tapi hentikan dulu.
carilah sumber makanan yang lain saat ini, saudara. Saya hanya sekadar memberi informasi ya tentang air pasang merah di Labuan, ya saudara. Baik, saudara, sebagaimana yang saya katakan, 75 hari telah pun terbentuk kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Dan tinggal 5 hari lagi, saudara. Besok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat adalah merupakan hari pembentangan bajet negara yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan bila adanya pembentangan bajet itu nanti, maka dapatlah kita mengetahui hala 7. Hala 7 dasar ekonomi negara. Apakah mau mengekalkan dasar bagaimana yang dicetuskan oleh Allahyarham Tun Razak, iaitu ekonomi sosialisme, ataupun meneruskan legenda Dr. Mahathir, sharing the prosperity, berkongsi kekayaan. Itu pulang. Tapi kalau ikut Datuk Seri Najib, dia menyantuni dua-dua sekali. Artinya sosialisme dalam ekonomi itu pengagihan separa untuk semua, supaya rakyat boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah sambil kita berkongsi kemakmuran negara. Kalau senang sama senang, susah sama senang, susah, saudara. Cuma, saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Ibrahim, daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Sebab dia tak senang bila melihat ini menyentuh tentang boikot ataupun tunjuk perasaan, unjuk rasa pihak-pihak yang menuntut agar segeralah diberikan kesempatan untuk pengeluaran wang simpanan pekerja secara bersasar. Jadi kata saudara Ibrahim, dia kata yang menuntut tu, saya tengok gambarnya, katanya usia mereka yang melakukan unjuk rasa itu adalah warga emas, katanya. Kalau orang tu umur 55 tahun, tentulah mereka dah boleh mengeluarkan sepenuhnya wang simpanan pekerja, bukan nak kata bersasar dan sebagainya. Jadi kata saudara Ibrahim, janganlah diseret orang-orang usia sebegitu untuk dalam segmen unjuk rasa. Anak muda, orang yang umur 40 tahun, 50 tahun, okeylah. Tapi janganlah dibawa sampai yang umur 60 tahun, buat apa? Betul juga katanya saya. Sebab dia kata dia lihat ramai warga emas dalam keadaan itu. Setahunya katanya umur 55 tahun boleh mengeluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Terima kasih saudara Ibrahim atas pencerahan anda. Cuma saya melihat tulisan daripada Datuk Dr. Ramlan Yunus. Beliau juga turut terpanggil untuk memberi komen-komen berhubung tentang pengeluaran wang simpanan pekerja secara bersasar. Katanya bahawa sebagaimana diumumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, yang menyatakan bahawa jumlah aset pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja sehingga September 2022 berjumlah 991.1 bilion. Jadi baginya, kalau begitu keadaan tidak apa yang dibanggakan, hanya sekadar menyatakan jumlah aset, tetapi untuk pengeluarannya masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu, katanya. Apatah lagi dalam saat-saat negara kita ini mengamal suasana ekonomi. Kita mengalami suasana ekonomi yang masih lagi belum mantap, saudara. Jadi masalahnya dengan kadar pulangan yang rendah selama ini, rakyat melihat penyimpan-penyimpan dalam KWSP, bagaimana nak kata jadi kayanya? Takkan kaya. Jadi memang kita tahu bahawa kumpulan wang simpanan pekerja itu tujuan simpanannya untuk bekalan hari tua. Tetapi dalam saat-saat sekarang ni diperlukan. Jadi sebagaimana saya dah beri pencerahan 3-4 hari lepas, saya mengharapkan agar warga di kumpulan wang simpanan pekerja dapat melihat. Tak perlulah saya nak ulang. Orang pun bosan juga saya. Saban-saban hari saya bercakap soal tentang KWSP. Fikirkanlah yang terbaik untuk rakyat. Dan 5 hari lagi pembentangan bajet. Mudah-mudahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai sesuatu untuk diumumkan pada rakyat, lebih-lebih lagi pada mereka yang memohon agar pengeluaran wang simpanan pekerja secara bersasar ini dapat terlaksana, saudara. Itu saja. Tidak lebih daripada itu yang diharapkan oleh rakyat, sebab rakyat pun tahu. Saya yakin warga kita pun amat memahami bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti. Sebagaimana yang selalu saya sebutkan, beliau adalah inherit ataupun mewarisi hutang negara yang begitu tinggi. Takkan nak berhutang lagi. Kalau berhutang lagi, berapa banyak lagi kita berhutang, akhirnya kita akan jadi macam negara Sri Lanka, boleh jadi muflis. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita tak mengharapkan
bajet yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berimbang, tapi paling tidak berusaha untuk mengurangkan kadar hutang negara supaya pelabur-pelabur bertambah yakin pada kita sekarang, saudara. Sebab saya juga melihat bahawa kesan daripada kemerosotan ekonomi ini sejak daripada berlakunya PKP, Perintah Larangan Pergerakan. Saudara, waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, yang memutuskan adanya darurat dan rakyat terkurung. Sebab saya mendapat kiriman daripada sahabat saya, pejuang muda daripada Perak Tengah, Sir Nordin. Dia kata hari ini, dia kata dia berehat seketika, pergilah ke Pulau Pangkor, berhampiran dengan kampung saya, saudara. Dan katanya bahawa selalunya musim-musim cuti, lebih-lebih lagi musim hujung-hujung minggu, memanglah ramai selalunya orang bercuti di Pulau Pangkor untuk berehat dan membawa keluarga, saudara. Tapi sejak katanya hari ini, dan hari ini dan semalam, beliau berada di sekitar kawasan Pulau Pangkor yang telah pun diumumkan sebagai kedai bebas cukai. Katanya selama tanda-tanda begitu sunyi dan senju, sunyi dan sendu, kata Sir Nordin, sejak beliau berada dari JT Lumut hinggalah ke JT Pulau Pangkor pada petang Sabtu. Jadi dia cubalah berbual dengan sahabat-sahabatnya yang merupakan penggiat pelancongan, yang mereka aktif melakukan segmen pelancongan, terdiri daripada pengusaha-pengusaha hotel, pekerja-pekerja hotel, dan juga banyaklah aktiviti restoran dan sebagainya, saudara, termasuk pengusaha makanan laut. Malahan terdapat juga pemandu van pelancongan hinggalah pengusaha aktiviti lasak laut, macam bawa bot dan sebagainya. Jadi menurut mereka, kata Sir Nordin, selepas PKP memang ada peningkatan semula pelancongan, tetapi tidak ramai sebelum PKP. Selepas PRU 15, industri pelancongan kelihatan semakin suram berbanding sebelumnya, katanya. Penggiat pelancongan mengharapkan agar mereka amat bergantung kepada domestic tourism, itu pelancong-pelancong tempatan, kerana banyaklah masalah-masalah global yang kita tahu. Namun begitu, kekerapan puncak pelancong itu kekerapan puncak pelancong tempatan berkunjung ke Pulau Pangkor sejak kebelakang ini, kerana dipercayai oleh mereka kerana kenaikan kos sara hidup yang tinggi yang menyebabkan rakyat tempatan kurang melancong dan berbelanja seperti dahulu. Sebagaimana saya nyatakan semalam, saya berada di nilai 3, hancur ekonomi, kedai-kedai sunyi sepi, dan saya mengharapkan agar jangan Pulau Pangkor jadi sunyi dan sepi, hanya terdengar desiran ombak, dan bila ombak berdesir bersama dengan bayunya, orang tak ada. Sedih juga, saudara. Sebab musim untuk bulan madu kepada kalangan pengusaha-pengusaha pelancongan nampaknya sudah berakhir, walaupun Pulau Pangkor sudah jadikan pulau sebahagian daripada pulau bebas cukai. Jadi diharapkanlah selepas pembentangan bajet ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam merangsang ekonomi negara kita, terutama di sektor pelancongan, saudara. Cuma dalam saat-saat kita bercakap soal ekonomi, di saat-saat kita mencari kestabilan politik, waktu yang amat berhormat Perdana Menteri mahu membentangkan bajetnya, saya terkejut juga, saudara, apabila melihat tular di media sosial pula adanya di Terengganu, saudara, di kawasan Stew, katanya ada perarakan. Kononnya katanya perarakan untuk mengingati Isra' Mi'raj. Tapi barisan mereka yang bergerak itu sebuah parti politik, saya malas nak sebutlah, nanti orang kata saya ni benci pada parti mereka. Tidak, saya tak payah sebutlah, semua orang dah tahulah kalau di Terengganu tu parti apa, saudara. Anak-anak muda itu dia bergerak membawa replika senjata. Apakah tujuan itu? Mau menunjuk bahawa bergerak dengan membawa replika senjata untuk memberi peringatan pada warga bahawa mereka mau melakukan suasana yang tidak tenteram. Ini keadaannya kita amat kesal, saudara. Kononnya ia sambutan Isra' Mi'raj. Jadi kabarnya program tersebut dirasmikan oleh Presiden Tan Sri Tunku Raja Hadi, dan diiringi oleh Ustaz Fadil Syahri, itu Ketua Pemuda PAS. Saya rasa, saudara, kalau orang lain lah, kalau parti lain membuat suasana begitu, tentulah bergedudup, saya, diorang balonnya,
Tapi apabila dilakukan begitu, kita amat kecewa lah. Kerana ini tidak memberikan gambaran bahawa negara kita ini muhibah, bahawa negara kita ini tentram, bahawa negara kita ini harmonis. Apabila anak-anak muda, sekumpulan anak muda bergerak bawa replika senjata itu bukanlah senapang dan sebagainya, tapi macam parang, pedang, tombak dan sebagainya. Untuk tujuan apa? Kalau sekarang dah bergeraklah, tak ada masalah. Sambil-sambil kita selawat pada Rasulullah, tak ada masalah. Bawa lah bendera anda sebesar mana pun, tapi janganlah membawa bendera yang tidak menggambarkan suasana yang baik untuk negara kita. Dan ini juga tentulah akan dirakam, dan benda ini tular dalam media sosial, juga tular di seluruh dunia. Apakah gambaran mau diberi bahawa negara kita ini juga seperti negara-negara lain, sebagaimana di Syria, sebagaimana di Iran, macam mana di Afghanistan, di mana kerana agama orang sanggup berbunuh-bunuhan. Ini gambarannya. Sedangkan negara Malaysia ini, kita sebenarnya adalah pengasas OIC. Waktu almarhum Tengku Brahman dulu, selepas bersara jadi Perdana Menteri, beliau mengasaskan penubuhan negara-negara teluk, negara-negara Islam, OIC. Kita pengasas mencipta damai. Kita mengasaskan wujudnya negara-negara ASEAN yang menyantuni semua warga ASEAN ini, yang mengamalkan kepelbagaian etnik dan kefahaman sama ada agama dan budaya. Jangan lupa, almarhum Tun Razak juga pernah mencetuskan bahawa negara kita ini adalah negara yang bebas daripada peperangan dan sebagainya. Itu negara Zofan, tak silap saya lah. Jadi keadaan begini, tiba-tiba ada sepasukan anak muda yang digalakkan oleh parti politik. Ini yang tidak baik. Saya haraplah kalau mereka, tak tahulah untuk tujuan apa, tapi bagaimanapun saya berterima kasih kepada pasukan polis Terengganu. Kabarnya pasukan polis Terengganu telah pun memanggil penganjur tentang acara yang melibatkan kumpulan peserta berpakaian seragam yang berarak sambil membawa objek berbentuk atau replika senjata di Stew semalam. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Stew, Saudara Afendi Hussein, bila mengesahkan anggotanya telah pun menghubungi penganjur sebuah parti politik untuk tampil bagi membantu siasatan berhubung program tersebut. Saya haraplah secara politik juga, tapi janganlah kita menggambarkan suasana yang sebegini. Kita adalah warga cipta damai, saudara. Sebab usai cerita perbalahan begitu, nampak gayanya kita sedang mencerna, itu menjana keyakinan luar. Bagaimana negara kita ini sekarang ini sepatutnya bebas daripada amalan korupsi. Tapi nampak gayanya setiap perkembangan terkini berhubung dengan siasatan skandal dana politik yang melibatkan parti-parti politik, malahan adanya akaun parti politik itu dibekukan, serta ratusan kes melibatkan skim penjana ataupun dan jana wibawa yang dilaksanakan oleh kerajaan terdahulu. Saya yakin juga, khawatir, bukan yakin, saya khawatir dan bimbang bahawa ini tentulah akan memberi kesan yang agak negatif. Akhirnya kita masih lagi dituduh sebagai negara yang mengamalkan rasuah, saudara. Dan paling merunsingkan kita apabila kotak Pandora yang dibuka, yang telah pun didedahkan bahawa tentang bagaimana mantan Perdana Menteri juga dikaitkan, mantan menteri juga telah disiasat. Jadi apakah semua perkembangan ini, saudara, seolah-olah ia bersusun-susun lah, mampu mengelak CPI Malaysia daripada menjunam terjun gaung ke paras lebih membimbangkan. Saudara, ini cerita yang heboh pula dah. Heboh bahawa semalam Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah pun menjelaskan bahawa katanya, tadi pun saya dengar juga, saudara, ada pengamal media yang berada di luar negara, dia memberi penjelasan tentang berhubung dengan akaun 300 juta yang dibekukan dan sebagainya. Saudara, tapi saya melihat laporan yang ditulis oleh Berita Harian, nampaknya ada percanggahan. Kerana Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau hadir ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah hanya untuk memberi penjelasan berhubung siasatan. Tetapi dia tak katakan bahawa dia adalah suspek ataupun orang yang disyaki
terlibat dalam apa yang sedang disiasat oleh pihak SPRM. Jadi bagaimanapun hari ini menurut laporan daripada Berita Harian ini pun satu hal, ada percanggahan apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah antara suspek ataupun orang yang disyaki yang disiasat bagi projek Jana Wibawa. Kerana menurut sumber SPRM berkata, ini laporan daripada Berita Harian saya, dalam siasatan SPRM, Tan Sri Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil untuk memberi keterangan di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Menurut sumber, selaku suspek, tak sepatutnya lah Tan Sri memberi alasan yang berunsur spekulasi kerana perkara itu boleh mengganggu siasatan SPRM. Kita pun tak faham kenapa Tan Sri boleh membuat kenyataan-kenyataan, sepatutnya diamlah dulu. Biarlah apa-apa pun dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi kerana ketika ini siasatan juga sedang dijalankan terhadap beberapa individu saya, termasuk mantan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul. Malahan menurut SPRM, Tengku Zafrul juga akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat. Sebab semalam bila Tan Sri Muhyiddin maklumkan, SPRM memanggil beliau untuk memberi kenyataan, bukan sebagai suspek dalam projek Jana Wibawa. Jadi katanya dia memberikan kerjasama yang baik ketika memberi kenyataan, dan SPRM juga menjalankan tugas mereka dengan baik. Begitupun beliau menegaskan pasukan peguamnya sedang meneliti tindakan undang-undang terhadap beberapa tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Soal itu soal pulanglah pada Tan Sri. Cuma bila saya dengar kenyataan bagaimana juga ini catatan saudara Tun Carlos dalam media sosial yang menyebut bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengesahkan Tan Sri Muhyiddin adalah suspek bagi siasatan dalam projek Jana Wibawa. Ini dapatan saya daripada kenyataan Tun Carlos yang dipetik daripada beberapa media masa saudara. Jadi sumber terdekat katanya bekas Perdana Menteri adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Malah sumber turut memaklumkan akan memanggil bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul untuk siasatan. Jadi Tengku Zafrul telah pun menyatakan bahawa beliau sedia untuk hadir ke SPRM dalam sesi siasatan dan sebagainya saya. Jadi dalam perkembangan yang lain, saya dipahamkan bahawa media Asok Awani katanya sedang mendapatkan komen daripada Ketua Pesisaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi mengesahkan mengenai perkara tersebut. Saudara, itu keadaannya. Dan dalam waktu yang sama, ini satu hal lagi. Tiba-tiba Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, PKMM, muncul dengan kenyataan bahawa mereka bersedia untuk membantu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam siasatan berkait program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi-Putera Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Jadi menurut Presidennya Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan, katanya setakat ini pesan itu tidak dipanggil atau dihubungi oleh SPRM mengenai projek Jana Wibawa kerana ia melibatkan kontraktor. Jadi beliau menyatakan tiada ahli PKM terbabit dalam projek itu. Namun pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenaan. Beliau mengesahkan persatuan memang sedia maklum mengenai adanya projek Jana Wibawa. Malah pernah membangkitkan isu itu kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmennya untuk menyiasat. Ini disebabkan projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih, di mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu. Itu demikian dakwaan pada pengurusi Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Jadi mengulas lanjut, Saudara Muhammad Fadil, dia mendakwa pemberian projek secara rundingan terus dan tender terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui oleh kontraktor Melayu dan Bumiputera. Jadi beliau mendakwa perkara yang menjadi pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti-parti tertentu, walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Saya nampak sekarang ni bila persatuan kontraktor pula sudah menafikan bahawa tentang wibawanya mana-mana syarikat yang terpilih. Jadi menurut beliau, menurut Saudara Muhammad Fadil, dia kata kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek Jana Wibawa, namun
Penganugerahan projek perlulah adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme dan bukan siapa yang baik dengan Perdana Menteri atau Menteri yang menganugerahkan projek tersebut. Nampak gayanya ada seolah macam penafian yang dilakukan oleh Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Saya haraplah Saudara Muhammad Fadzil, mungkin beliau juga akan disiasat sebahagian daripada siasatan yang akan dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Saudara, saya tak mau membabitkan lagi, banyak lagi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan dan beberapa keterangan lagi. Bagi saya cukup sampai di situ. Kerana semalam Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau bukan suspek. Hari ini SPRM kata beliau adalah suspek. Ini perlu dijelaskan pada rakyat. Begitu juga apabila ini Tan Sri Muhyiddin mengatakan syarikat-syarikat yang dapat kontrak melalui program Jana Wibawa itu adalah syarikat-syarikat terpilih yang ada 3 bintang, 4 bintang ataupun 5 bintang, dan dia kata dia tak campur tangan. Tapi Persatuan Kontraktor Melayu sudah pun membuat kenyataan rasa tak puas hati terhadap pemilihan syarikat-syarikat. Katanya syarikat yang dapat itulah syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan parti politik. Itu kata mereka. Terpulanglah pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk melakukan siasatan secara mendalam, saudara. Hari ini juga saya tiba-tiba tak habis-habis lah ni. Ini kita sentuh soal UMNO. Tiba-tiba hari ini saya melihat juga laporan daripada Saudara Tun Carlos, banyak juga tersiar dalam media sosial. Sebenarnya perkara ini kita dah dengar sebelum mesyuarat Majlis Tinggi lagi, tentang adanya seorang calon yang bertanding jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia ini yang bakal disiasat oleh Lembaga Disiplin Parti. Jadi hari ini saya dipahamkan bahawa Lembaga Disiplin UMNO telah pun akan memanggil Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Ketua UMNO Bagan Subang, pada 23 Februari ini, di mana menurut sumbernya Ketua UMNO Bagan Subang itu akan diminta menjelaskan beberapa tindakannya yang disifatkan telah melanggar disiplin parti sebelum pemilihan diadakan. Tan Sri Syaril Samad dah menjelaskan, jangan kita terlibat dalam politik wang, jangan berkempen secara yang menggambarkan adanya elemen-elemen yang bertentangan dengan disiplin parti. Jadi bagaimanapun keputusan lembaga disiplin sama ada nak menggantung ke nak memecat, nanti tentulah ia akan turut meragut peluang saudara Arman untuk dalam pemilihan jawatan Ketua Pemuda pada Mac nanti. Jadi saudara Arman akan dipanggil lembaga disiplin pada 23 Februari ini, saudara, kerana beberapa pelanggaran disiplin daripada parti, terutamanya yang melibatkan tata etika sebagai calon bertanding untuk pemilihan UMNO. Gantung atau pecat atau menyebabkan dia hilang peluang bertanding dalam sebarang jawatan UMNO, wallahu a'lam bisawab. Terpulanglah pada jawatan kuasa disiplin. Bagaimanapun sumber itu tidak memperincikan kesalahan apa yang dilakukan oleh saudara Arman. Bagaimanapun Datuk Arman mengesahkan bahawa beliau telah pun dipanggil oleh lembaga disiplin. Walau begitu, tiada rekod kenyataan daripada Arman yang menyerang parti ataupun presiden. Tak adalah rekod yang mengata yang bagaimana yang dilakukan oleh mereka yang dulu digantung ataupun dipecat. Itu kalau mereka menyerang. Tapi apa yang dapatan kita, pelanggaran berhubung etika pemilihan. Sama-samalah kita tunggu 23 bulan. Hari ini 19, lebih kurang 4 hari lagi. Mungkin waktu itu. Saya ingat besok pun saya berhasrat untuk pergi ke pejabat UMNO nak tengok berapa ramai yang telah pun mendaftar untuk bertanding pelbagai jawatan. Cuma yang tak sedapnya saya melihat juga masing-masing dah balah-balah naik jawatan sekarang ni. Jadi rebutan sekarang ni, sebagaimana yang saya terima daripada saya mendapat gambaran saya seronok juga sebenarnya apabila di Keluang, Johor, kabarnya pelawak saudara Syirul menawarkan diri untuk bertanding jawatan Ketua Pemuda. Tetapi terdapat elemen-elemen negatif di bahagian tersebut. Kononnya ada serangan terhadap pimpinan bahagian. Saudara, saya tak tahulah apakah Ketua Pemuda itu akan bertanding Ketua Bahagian. Tapi saya dipahamkan bukan Ketua Bahagian sebagaimana yang saya nyatakan. Besar kemungkinan menjelang pemilihan parti kali ini ramai ketua-ketua bahagian yang akan
dicabar oleh sama ada timbalan ataupun ketua pemuda ataupun naib. Cuma yang saya lihat macam di Keluang ni, saya sepatutnya dulu saya lihat bahagian UMNO bahagian Keluang ni dia bagai air yang tenang, kerana ia di bawah pimpinan Datuk Jais Sardi, mantan Esko Kerajaan Negeri Johor, mantan wakil rakyat. Saya melihat bahawa santunan warga UMNO di Keluang itu begitu mesra, tapi tiba-tiba saya dengar kabarnya sudah ada pula komplot ini. Ini yang saya kata tak sepatutnya berlaku. Kalau orang baik macam Datuk Jais, dia mentadbir dengan baik, dengan kasih sayang, biarlah. Bukan ada sabotaj pun semasa musim pilihan raya dulu. Malahan calon-calon daripada UMNO dimenangkan oleh pimpinan beliau, walaupun beliau tidak bertanding jawatan dalam pilihan raya kerajaan pilihan raya negeri tu hari. Tempat beliau ditandingi oleh ketua wanita, iaitu Datuk Azizah. Tak ada pula dia melakukan sabotaj. Tapi takkanlah kerana tiba-tiba sekarang ni nak langgar, sebab waktu pilihan raya pemilihan parlimen Keluang ditandingi oleh calon daripada MCA dan DAP. Bukan ada kena-mengena dengan UMNO pun saudara. Jadi saya melihat bahawa seolah ada komplot. Bagaimanapun pada saudara Syirul ada orang kata sebagai proksi. Saya tak tahulah hasil mana benar tak benar proksi pihak-pihak tertentu, kerana beliau akan bertanding jawatan ketua pemuda. Dan begitu juga pemangku ketua puteri Eliana Abdul Rahim juga menawarkan diri untuk bertanding. Jadi kalau begitu nak bertanding boleh, tak ada masalah, asalkan jangan wujudkan komplot. UMNO ni dah cukup menderita dengan perbalahan yang berlaku di kalangan kita. Sebab itu bila adanya pemilihan mesti berpecah belah saudara. Memanglah kita akan bercakap soal demi prinsip demokrasi, kita akan menyantuni dengan baik. Tapi bila ada pertandingan pecah belah, nasib baiklah jawatan presiden, timbalan presiden tak ditandingi. Kalau tidak bertambah pecah belah lah UMNO ni saudara. Mari lihat macam mana di Keluang katanya ada komplot. Jawatan ketua bahagian Datuk Jais Sardi. Okey, nak lawan tak ada masalah. Tetapi jangan mewujudkan komplot, jangan mewujudkan fitnah itu dan ini saudara. Dan saya melihat kerana di Keluang itu jawatan ketua wanita tidak dipertandingkan, alhamdulillah. Kalau Datuk Jais ni satu orang yang tidak mau melihat adanya ketentraman parti itu, tentulah kalau ada komplot-komplot, dia pun akan taja orang tu jadi ketua wanita. Tidak. Dia mengizinkan biarlah Datuk Azizah selaku ahli Dewan Undang Negeri Mahkota tanding, biarlah. Dia pegang ketua wanita, tak ada masalah. Dan beliau sebagai ketua bahagian mau melihat ketentraman. Tapi katanya ada usaha-usaha yang mau memecah belah ke UMNO bahagian tersebut. Jadi saya tak boleh nak komen lebih saudara, sebab saya tidak dapat menyelami apa yang berlaku di Keluang. Tapi ini, apakah ini gambarannya di sesetengah bahagian akan tercetusnya perbalahan sama kita saudara. Sebenarnya saya katakan saudara, sepatutnya saudara kita harus melihat kegairahan dan kehangatan pemilihan UMNO. Memang seolah-olah UMNO kali ini saudara, kalau kita tengok macam tak mungkin UMNO kalah saudara. Sebab semua bermula-mula nak megang jawatan, tak ada masalah. Artinya mereka yakin dengan UMNO ini. Tapi apakah hanya sekadar untuk memegang jawatan? Sebab tu macam semalam saya katakan, kadang-kadang pemimpin UMNO peringkat bahagian ini wolot-wolot lah saudara. Saya tak mengatakan Akar Rombi duduk perhati, dia kata dari bawah saya apa perangai di atas ni. Sekarang mereka ni hangatnya cuma di atas, tapi beku di bawah. Rakyat di bawah tidak disantuni. Mereka hanya berlumba-lumba nak pegang jawatan. Konon-kononnya nak membarulah bahawa UMNO ini mengamalkan disiplin, UMNO mengamalkan demokrasi. Cakap saja saudara. Tapi di bawah, di peringkat kaki tu, boleh katakan rebah kita saudara. Jadi pertandingan kita lihat di peringkat bahagian, kegairahan mereka untuk merebut jawatan, seperti jawatan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, memang saudara amat panas. Ramai menawarkan diri, ramai pula sudah pun menjadi sangat-sangat peramah dan mesra ahli saat ini. Tapi lepas nanti ditinggalkan. Dan kadang itu yang menyebabkan UMNO ini kadang-kadang menghadapi masalah apabila mereka yang memegang jawatan merasakan jawatan itu semata-mata untuk menjana kekayaan mereka. Saya dah bagi tahu,
Kali ini UMNO bukan seperti dulu. UMNO tidak seperti dahulu, saudara. UMNO hari ini hanya berkongsi. Kita bukan dominan. Jangan ingat jawatan UMNO ini, jawatan dalam UMNO ini boleh mencorakkan segala-galanya. Yang saya khawatirkan, masih ada lagi wujudnya kluster-kluster yang mahu mengadu domba. Ini kekhawatiran saya. Sebab itu saya nampak gaya. Macam contoh, saya terima kiriman daripada teman-teman yang lain. Dia kata, satu ketika dulu UMNO memilih Datuk Seri Tan Sri Syarizat untuk sebagai ketua wanita. Memang waktu dulu memanglah dia mempunyai kepimpinan yang baik, tapi sekarang ni dalam keadaan hari ini saat UMNO memilih jawatan ketua wanita ini diumpamakan seperti kita memilih barang-barang yang lusuh dalam tong sampah, kata tuan hantar saya. Saya sedih juga melihat benda begitu. Kalaupun Datuk Noraini ini sudah tidak relevan dan tidak berfungsi lah katakan, ataupun serta membebankan UMNO, masih banyak lagi, ada ramai lagi pimpinan yang lain. Kenapa mestinya Tan Sri Syarizat? Saya cakap ke Ijat, sudah-sudahlah bantu. Kalau ada calon-calon yang lain, tak ada masalah. Kerana sekarang ni saudara, mereka yang berjawatan menteri apa semua ni, perlulah kita lihat kalau mereka boleh dilantik sebagai ketua wanita. Sebagai contoh, Datuk Azalina Osman. Kenapa beliau tidak diketengahkan untuk jadi ketua wanita? Kalaulah Datuk Noraini ni dah tak boleh berfungsi. Yang saya rasa tak sebegitu. Jadi kalau Kak Ijat nak bertanding, nak masuk, jadi merosakkan lagi suasana, orang memberi persepsi. Jangan lupa saudara, beberapa tahun yang dulu bagaimana kita mengalami kekalahan, apa puncanya. Itu keadaan yang saya risau. Saya tak bersetuju. Secara peribadi saya tidak bersetuju. Mungkin anda bersetuju, terpulanglah pada anda, sebab anda juga mempunyai alasan-alasan tertentu. Cuma saya merasakan bahawa isu yang melingkungi batang tubuh Tan Sri Syarizat ini masih belum lagi reda dan masih didengungkan. Itu keadaannya. Disebut Tan Sri Syarizat saja nak bertanding ketua wanita, banyak orang kata, apa? Nak bertanding? Alamak, takut nanti merosakkan UMNO. Itu saja. Kalau benar-benar mahu membantu pergerakan wanita, sama-sama bersama, tak ada masalah. Dan dalam pergerakan wanita sekarang ini pun ramai. Kita ada Datuk Rosni, ada, saya ingat tak silap saya ada 5-6 orang peguam. Kalaulah Datuk Noraini tak perform, kalaulah Datuk Noraini ni orang kata macam lalang, saya tak tahulah. Tetapi kalau dia masih lagi boleh memimpin, sokonglah. Kalau nak diganti pun gantilah dengan macam Datuk Azalina Osman, peguam juga, ataupun Datuk Rosni, ataupun Datuk apa yang daripada Maran tu. Banyak ramai lagi pelapis-pelapisnya. Apakah ni Saudara Rahim Koeng dia kata, teringatlah isu AP. Ini keadaannya. Sebut Tan Sri Syarizat, teringat. Orang teringat benda ini bukanlah sesuatu yang baik. Saya haraplah Kak Ijat, walaupun dah hantar borang, ingat saudara, saya sekadar ingin menyedarkan ahli-ahli UMNO, khususnya saudara yang begitu seronok nak adakan pemilihan, nak tukar itu, nak tukar ini. Saudara kena ingat saudara, pilihan raya yang lepas kita tewas di 7 buah negeri. Terterap dok, ataupun tergolek dok kita di 7 negeri. Negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Melaka dan Pulau Pinang. Tidak ada satu kursi parlimen pun UMNO menang. Cukup-cukuplah untuk kita meneruskan perbalahan. Jangan berbalah di Keluang, jangan berbalah dalam pergerakan wanita, jangan berbalah dalam pemuda dan sebagainya. Jangan amalkan politik-politik yang bertentangan dengan susun atur yang telah ditetapkan. Saya kena ingat daripada sejak tahun 1978, dia trend kita bukan trend menaik. Memang ada ketikanya naik. Tahun 1978 UMNO Barisan Nasional menang 131 kursi parlimen saudara. Tahun 1982, 5 tahun kemudian, kita menang 132, naik tambah 1 kursi. Tahun 1986, 4 tahun kemudian, kita tambah lagi 148 kursi. Tapi tahun 1990, apabila berlakunya perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir waktu itu, daripada 148 menghuyup terus kepada 127. Cuma nasib baiknya masih lagi dapat 2/3. Saya 1990.
Kemudian bila Dr. Mahathir berhenti, ada keregaan. Tahun 1995, 1995 masih lagi 162. Tahun 1999, rakyat sudah pun memperlihatkan gambaran mereka tak mahu dengan Dr. Mahathir, susut balik pada 148 kursi. Dan bila Dr. Mahathir berhenti, kita mengadakan pilihan raya 2004. Itulah kegemilangan paling besar UMNO menang. Apabila melihat ketenangan, disantuni, muafakat bersama, UMNO Barisan Nasional dapat 198 kerusi. Saudara, yang terbesar. Tapi bila datangnya budak mata sepit tu, budak hitam, the fourth floor boys, pilihan raya 2008, UMNO merosot 140 kursi. Dan berterusan 2013 tinggal 133 kursi. Pilihan raya yang ke-14 tahun 2018. Jangan lupa, Khairi yang cakap banyak lah. Dia waktu itu ketua pemuda. UMNO cuma dapat 79 kursi dan hilang kuasa, dianjung kuasa Seri Perdana. Jangan lupa saudara. Dan pada pilihan raya yang lalu, kita cuma mampu, Barisan Nasional cuma dapat 30 kursi saja. Apakah trend ini mahu kita biarkan mengelonsor dan terus mengelonsor? Saya bercakap terus terang saudara, dalam ini kita kena kaji, kena lihat badan diri kita sendiri saya. Sebab saya lihatlah kononnya kata Khairi tadi, saya dengar juga dalam wawancaranya dalam beberapa media sosial, dia kata orang Melayu menjauhkan diri UMNO kerana jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Saya kata bukan itu alasannya. Mereka menjauhkan diri dulu waktu kamu juga jadi calon. Kamu duk balon UMNO bagai nak agak. Sebab kena ingat, jawatan presiden, timbalan presiden ni 95% perwakilan dan pimpinan agung UMNO dah setuju. Jangan ada pertandingan, nak cari ketenangan. Jadi dibangkitkanlah. Tak ada lain lah kerjanya nak membalon lagi. Sebab dia kenakan tindakan disiplin dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, saya haraplah warga UMNO peringkat akar umbi sedar. Nak bertanding boleh, tapi jangan sesekali mengujudkan boykot, memboykot, komplot, orang itu, orang ini. Sudahlah. Saya haraplah warga akar umbi menyantuni kepimpinan yang ada hari ini, yang kalau mereka benar-benar tidak melaksanakan tugas dengan baik, tak ada masalah, kita tukar. Kalau mereka mengamalkan suasana hanya untuk mengisi tembolok masing-masing, sudah sampai masanya kita ubah. Tetapi jangan sampai UMNO mengalami nasib lebih teruk lagi di masa mendatang. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.